Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini, perkembangan terkini berkaitan dengan lelaki Israel dan pasangan suami istri yang telah pun ditahan berkait dengan penemuan 6 laras senjata api, pistol dan juga 200 peluru. Dan dikatakan, didakwa lelaki Israel itu mempunyai niat membunuh dan pelbagailah alasan motif yang telah pun didedahkan baru-baru ini. Tapi yang pastinya motifnya ialah ada motif ingin membunuh di Malaysia. Hari ini akhirnya seluruh rakyat Malaysia mula rasa lega dengan keputusan, dengan pendedahan bahawa lelaki Israel, pasangan suami istri yang telah direman ini kini berdepan hukuman mati. Lelaki Israel yang dikenali sebagai Shalom Avitan dan pasangan suami istri warga tempatan yang disyaki membekalkan senjata kepadanya bakal berdepan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, ia berikutan kertas siasatan terhadap mereka dibuka mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Sebelum ini, ketika Shalom ditangkap pada 27 Mac lalu, siasatan dijalankan mengikut Akta Pasport 1966 kerana dia sebagai warga Israel memasuki negara ini menggunakan pasport kewarganegaraan Perancis. Namun siasatan kini dijalankan terhadap kesalahan lebih berat, iaitu pemilikan senjata api. Begitu juga dengan pasangan suami istri berusia 42 dan 40 tahun itu. Siasatan turut dijalankan mengikut Akta Senjata Api 1971, katanya pada sidang media khas di Bukit Aman di sini hari ini. Razarudin berkata, mana-mana individu yang didapati bersalah mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 boleh dihukum mati. Pada masa ini, kita masih menjalankan siasatan secara terperinci ke atas ketiga-tiga mereka. Ketika ini, kesemua mereka masih ditahan reman untuk siasatan lanjut bagi membolehkan polis mengenal pasti motif sebenar pemilikan senjata api berkenan. Lelaki warga Israel itu direman hingga 7 April ini, manakala reman terhadap pasangan suami istri terbabit pula akan berakhir pada 5 April katanya. Beliau berkata sebarang proses susulan untuk sambung reman akan dimohon sekiranya pihak polis masih memerlukan masa untuk melengkapkan siasatan. Saudara-saudara sekalian, itu dia keputusan terkini ataupun perkembangan terkini berkait dengan lelaki Israel dan pasangan suami istri yang telah direman untuk melengkapkan siasatan tentang pemilikan 6 laras pistol dan juga 200 butir peluru. Dan menurut dakwaan-dakwaan dalam media sebelum ini menyatakan lelaki Israel itu mempunyai niat membunuh, motif membunuh kerana memiliki 6 pistol dan beratus-ratus peluru tersebut. Semoga Malaysia terus dapat dilindungi daripada apa-apa perkara yang tidak baik. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tajuk isu pada petang ini menarik perhatian kita semua. Pasti terus membuka selera anda untuk mengetahui apa berlaku sebenarnya. Dalam laporan di My Metro, Azalina Uthman Said, Menteri Undang-Undang menyatakan Perdana Menteri ketika itu buat keputusan sembunyi-sembunyi, menyebabkan Malaysia hilang batu putih. Bayangkan saudara, pendedahan Azalina Uthman Said di Dewan Negara ini memang benar-benar mengejutkan kita.
Untuk makluman anda semua, pernyataan di Dewan Negara itu bukanlah satu pernyataan yang boleh diambil mudah, enteng, kerana apa saja yang dikatakan di Dewan Negara maupun Dewan Rakyat adalah kenyataan yang mesti tepat dan benar. Tak boleh langsung dicipta-cipta maupun bersifat mengelirukan atau bersifat memfitnah. Oleh sebab itu, apabila Azzaline Othman Said mengulangi mengatakan bahawa Perdana Menteri ketika itu buat keputusan sembunyi-sembunyi menyebabkan Malaysia hilang batu putih, kita semua tergamam. Menjadi persoalan kita ialah siapa Perdana Menteri yang dimaksudkan oleh Azzaline Othman Said ini, iaitu Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ketika itu. Ya, Perdana Menteri ketika itulah yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi. Yang pastinya Perdana Menteri pada waktu itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjadi Perdana Menteri pada tahun 2023. Jadi persoalannya, siapakah Perdana Menteri yang sanggup membuat keputusan sembunyi-sembunyi ini sehingga menyebabkan Malaysia hilang batu putih? Bantu saya, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe di ruangan subscribe dan komen. Perdana Menteri yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azzaline Othman Said. Beliau mendedahkan Perdana Menteri itu membuat keputusan bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk Peguam Negara yang bercuti ketika itu. Peguam Negara cuti 4 hari, iaitu garden leave, dipaksa cuti, tiada ada orang yang siapa yang tahu keputusan dibuat sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang Pulau Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa. Dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan khas. Pasukan petugas khas, dia dipanggil tetapi dia tak datang. Dan kini sudah ada Suruhanjaya Diraja RCI, beliau boleh dipanggil. Jika tidak hadir, boleh ditangkap, kata Azzaline Othman Said yang membuat pendedahan itu di Dewan Negara ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 di Dewan Negara hari ini. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenan, Azzaline menjelaskan perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Azzaline menjelaskan Malaysia tidak akan kehilangan Pulau Batu Putih jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Katanya, semua pihak perlu memberi kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Terdahulu ketika perbahasan beberapa senator membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kuasa Perdana Menteri dalam pasal 30, 31, 32 dan 33 dalam perbahasan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023. Mereka bimbang kuasa Perdana Menteri itu menyebabkan penyalahgunaan kuasa yang tidak sehat kepada pentadbiran negara. Menjelaskan perkara itu, Azzaline berkata tidak sepatutnya wujud kekhawatiran itu kerana keputusan Perdana Menteri perlu diwartakan dan dibentangkan kepada umum. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletak kurang 1 kilometer dari pulau itu milik Malaysia.
ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Namun, Kerajaan Pakatan Harapan diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa Undang-Undang Batu Putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini, iaitu pada 14 Februari tahun 2024, satu keputusan telah diambil, iaitu Agong Perkenan Penubuhan RCI mengkaji pengendalian kes Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta merta. Bahagian hal ehwal undang-undang, Jawatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penubuhan RCI itu dilakukan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Menurut kenyataan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said bersama dengan Ketua Pengarah BHEUU JPM, Zamri Misman hari ini menghadap dan menyembah maklum Sultan Ibrahim mengenai cadangan kerajaan mengenai penubuhan RCI berkenan. Seri Paduka Baginda juga memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif sebagai pengerusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali sebagai timbalan pengerusi, kata BHEUU. 5 lagi ahli RCI ialah pengamal undang-undang Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, bekas Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya Profesor Dr. Johan Samsudin Sabarudin, pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Undang-Undang Pentadbiran Profesor Datin Dr. Faridah Jalil, Pegawai Kewangan Negeri Johor Datuk Mohamed Ridha Abdul Kadir dan Pengarah Laut Wilayah Selatan Jabatan Laut Malaysia Dixon Dolah. Sultan Ibrahim turut memperkenan Zamri sebagai setiausaha RCI, manakala BHEUU JPM pula akan bertindak sebagai urus setia. Pada Oktober tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilapor berkata Malaysia berpendirian, isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan. Anwar pada Disember lalu turut meminta Peguam Negara ketika itu Tan Sri Idrus Harun mengadakan rundingan dengan kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap Batu Putih. Arahan itu meminta Idrus meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap Batu Putih yang sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sebelum ini. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu milik Malaysia. Selain itu, ICJ memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Disiarkan pada Februari 14, 2024. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.